Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kelas 3I, Madam Ulfah dan rakan-rakan. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan topik pasca modernism, kesan dan perkembangannya terhadap umat Islam di Malaysia. Kumpulan ini dianggotoi oleh saya sendiri, Abdul Afiq bin Abdul Rauf dan Ahmad Helmi, Muhammad Adam Afzal, Tengku Zul Aiman Shah dan Saudara Yusof. Sebelum kita pergi dengan lebih dalam terhadap topik ini, kita haruslah mengenali definisi atau definisi asas kepada maksud topik kita. Pertama sekali, apakah yang dimaksud sebagai pasca dan apa pula yang dimaksud sebagai modernisme? Pasca adalah hasil daripada suatu kejadian yang berlaku, dan di dalam konteks ini hasil daripada berlakunya modernisme. Kemudian kita bergerak kepada maksud modernisme. Apakah yang dimaksud sebagai modernisme? Modernisme adalah dari sudut bahasa asalnya bermaksud menggantikan suatu pemikiran yang tradisional dengan pemikiran yang dinilai moden. Namun, ia telah pun berevolusi sehingga membawa maksud menganggap agama itu sebagai sesuatu yang kolot, terutamanya agama Islam. Ia dapat dilihat pada abad yang ke-15 sehingga abad yang ke-17 di mana terlahirnya ideologi sekularisme yang pada ketika itu di Eropah ia menentang ajaran dan fahaman kitab Bible yang dianuti oleh penganut Kristian. Seterusnya kita perlulah mendalami topik ini iaitu pasca modernisme ini dari dua sudut dan perspektif yang berbeza. Pertama sekali iaitu dari perspektif maksud asalnya, dan yang kedua dari perspektif barat iaitu yang menganggap agama itu kolot. Seterusnya kita melihat kepada objektif kajian bagi topik ini. Pertama sekali, kumpulan kami melakukan kajian terhadap topik ini adalah bagi mengenal pasti tentang fahaman atau ideologi atau falsafah yang wujud selepas berlakunya modernisme. Dan yang kedua adalah untuk memberi tahu kepada awam bahawa tentang kesan berlakunya modernisme ini ataupun kesan berlakunya wujudnya ideologi-ideologi ini. Sejarah modernisme. Modernisme bukanlah sesuatu baharu. Perkataan ini telah digunakan sejak abad ke-16 lagi bagi menerangkan penemuan-penemuan baru sains dan kecenderungan untuk menghormati zaman moden lebih utama dari zaman lampau. Zaman sebelum era modernisme, pada mulanya sebuah bentuk nilai dan urusan kehidupan adalah berasaskan kepada agama. Kemudian, ia berpindah kepada zaman Enlightenment. Pada zaman ini, ia telah ditukar secara menyeluruh kepada nilai sekular dan perkara yang bersandar kepada agama turut dihapuskan oleh golongan modernisme. Sekularisme yang diperjuangkan telah menjadi realiti sebenar dalam kehidupan setelah berlakunya revolusi Perancis pada tahun 1789. Kebebasan secara menyeluruh dan demokrasi liberal yang telah dianggap moden, yang mana telah menjadi sandaran hidup barat sehingga hari ini. Akibat daripada keangkuhan dan keegoan terhadap agama, masyarakat barat berusaha mencari alternatif baru untuk menggantikan nilai agama yang sekian lama mendasari kehidupan mereka. Ia bertujuan untuk mencorak kehidupan mereka yang dikatakan moden. Maka muncullah pelbagai ilmu seperti rasional, empirical, saintifik dan logik yang bersesuaian dengan kehidupan mereka kini. Modernisme di barat digerakkan oleh falsafah Enlightenment humanism yang berjaya mempengaruhi pemikiran sebahagian masyarakat barat dan majoriti intelektual mereka. Sejarah pasca modernisme. Dunia seluruhnya kini sedang berada dalam satu era baru yang digelar sebagai zaman pasca modernisme. Kemunculannya secara mudah iaitu menandakan berakhirnya zaman moden. Pasca modernisme merupakan pendekatan teori yang sering diperbincangkan. Pemberian maksud atau membuat pendefinisian adalah perkara yang paling sukar dalam pengkajian pasca moden. Michael Kohler dalam pengkajiannya, beliau menjelaskan bahawa kemunculan awal pasca modernisme adalah sekitar tahun 1970. Namun sekitar tahun 60-an dan 70-an lebih jelas dan diperkukuhkan lagi dengan kelahiran tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang fanatik pada tahun-tahun tersebut. Baiklah, saya akan meneruskan dengan faktor yang mendorong kepada pasca modernisasi. Perkara ini tercetus apabila timbul teori perubahan sosial berasaskan rasionaliti yang mutlak. Ramai tokoh beranggapan agama bukanlah rujukan sebenar apabila membuat pembaharuan atau keputusan. Lantaran itu, tercetus pemberontakan yang bersifat saintifik dan hasilnya berlaku penstrukturan semula asas pemikiran dan falsafah di semua bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, komponen politik. Ia dapat dilihat melalui pengamalan sistem demokrasi berparlimen, pilihan raya dan juga penglibatan tiga kaum terbesar di Malaysia. Ia merupakan pemodenan politik baru berbanding politik zaman tradisional.
Contohnya, sebelum merdeka, setiap parti politik berpaksikan kepentingan kaum masing-masing. Namun, 3 kaum terbesar di Malaysia iaitu Melayu, China dan India membuktikan mereka mampu bekerjasama di bawah satu parti yang sama setelah tertubuhnya Parti Perikatan. Okay. Selain itu, komponen ekonomi. Ekonomi di Malaysia boleh dikatakan bermula apabila aktiviti perdagangan dan lain-lain berlaku secara intensif. Sebelum ini, lebih kepada ekonomi sara diri dan pertukaran barang. Hubungan antara kaum juga jelas menunjukkan jurang yang sangat besar di mana orang Melayu berniaga kecilan, orang Cina berdagang, manakala orang India bekerja di ladang. Ini menyebabkan muncul perasaan iri hati antara 3 kaum tersebut. Dengan berlakunya modernisasi, kita dapat lihat konsep hak sama rata antara 3 kaum ini meningkat dengan positif walaupun masih ada segelintir kecil yang kekal di takut yang sama. Baiklah, pertama sekali negara barat. Negara barat dilihat antara yang pertama menerima pasca modernisasi. Mereka dilihat sebagai penanda aras kemajuan yang menjadikan sains dan teknologi sebagai perkara yang paling utama. Tokoh-tokoh barat berpendapat agama tidak berperanan dan hanya eksklusif sebagai pandangan pribadi. Rationality di mana akal adalah sumber segala-gala dengan mengambil pendekatan empiris iaitu pemerhatian, uji kaji dan data amal dalam pengilmuan dan pendidikan selari dengan ungkapan Nietzsche iaitu Tuhan telah mati. Namun, pendidikan tradisional masih berterusan dan tercetus dualisme dalam sistem dan pemikiran. Seterusnya, negara Islam. Jika dilihat pada negara-negara Islam yang telah maju, ramai golongan muda negara mereka telah berhijrah ke negara barat untuk mempelajari ilmu sains dan teknologi. Dan setelah mereka berjaya dengan pelbagai kejayaan, orang-orang barat mula menunjukkan minat terhadap agama Islam. Kebangkitan Islam telah menghasilkan satu fahaman baru iaitu Islamofobia, di mana Islam dilabel sebagai agama yang fundamental, teroris, ekstremis dan jauh berbeza dengan gaya hidup yang diamalkan oleh orang-orang di barat. Jelas sekali, keadaan tersebut menunjukkan bahawa Islam tidak menerima cara hidup agama lain yang bertentangan dengan pegangan mereka, lantas memberi ruang untuk Islam berkembang dengan sendirinya. Seterusnya, saya ingin mengemukakan isi saya iaitu kesan-kesan pasca modernisme terhadap masyarakat Islam. Pertama sekali, pasca modernisme menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan, di mana identiti peribadi seseorang dan kehidupan seharian tidak lagi berlandaskan adat dan tradisi. Nilai pasca modernisme adalah bergantung kepada bagaimana mereka berinteraksi antara satu sama mereka dan peranan gender yang telah dikonstruk semula. Hal ini menyebabkan stigma masyarakat yang dahulunya menyatakan bahawa peranan lelaki adalah untuk mencari rezeki di luar, manakala peranan wanita pula adalah untuk menjaga anak-anak di rumah, tidak boleh dipakai lagi. Kedua, lahirnya fenomena kehilangan makna dan penafian kebesaran mutlak. Pasca modernisme menolak ta'akul, dalil atau hujah serta sebab musabab yang dipercayai sebagai sumber pengetahuan utama yang menghasilkan kebenaran-kebenaran universal pada era modernisme. Hal ini adalah atas dasar membebaskan diri daripada konsep ilmu, falsafah serta kebudayaan moden. Mereka menganggap sumber pengetahuan ini sebagai suatu bentuk dominasi. Ketiga, pegangan akidah umat Islam yang semakin terancam akibat daripada wujudnya gerakan sosial termasuk hak asasi yang memperjuangkan kebebasan tanpa batas. Gerakan ini memandang agama sebagai satu kekangan atau sekatan kepada kebebasan. Pada masa yang sama, kesedaran beragama di kalangan umat Islam di Barat menyebabkan kelahiran fenomena Islamofobia yang secara langsung mengancam akidah umat Islam dengan pelbagai bentuk diskriminasi sehingga ke hari ini. Negara-negara sekular seperti Amerika dan Perancis mengambil pendekatan untuk memisahkan agama daripada pentadbiran, menjadikan negara mereka neutral terhadap hal agama, tidak menyokong maupun menentang agama. Manakala di Malaysia pula, Perlembagaan Malaysia jelas meletakkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di samping memberi kebebasan beragama kepada penganut agama lain. Negara-negara sekular tampak lebih menerima pasca modernisasi. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, gerakan sosial seperti gerakan LGBT, perjuangan hak tanpa batas, gerakan feminisme adalah sangat aktif dan diterima positif oleh masyarakat. Manakala di Perancis pula, walaupun dibenarkan kebebasan beragama, ianya dihadkan hanya sekadar dalam ruangan peribadi sahaja. Fenomena Islamofobia juga tampil amat kuat di kalangan masyarakat. Ini dapat dilihat pada pelbagai bentuk diskriminasi yang diterima umat Islam, sebagai contoh isu pengharaman hijab dan niqab oleh wanita Muslim di Perancis. Di negara Malaysia pula, pasca modernisasi adalah terbatas. Sebagai contoh, walaupun diberikan hak kebebasan bersuara, ianya dihadkan dengan beberapa akta seperti Akta Hasutan 1948 serta undang-undang lain yang berfungsi menjaga keselamatan negara.
keharmonian antara kaum serta jaminan kedudukan agama Islam seperti yang termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Pasca modernisme telah banyak memberi impak negatif kepada umat Islam, terutamanya di Malaysia. Antara persoalan yang sering ditanyakan oleh pengkaji mengenai fahaman ini adalah, bolehkah kita mengawal penyebaran fahaman ini? Kesemua lapisan masyarakat memainkan peranan penting dalam menangani penyebaran pasca modernisme. Antara kaedah bagi menangani penularan fahaman ini adalah dengan menyedarkan masyarakat tentang bahayanya kesan fahaman ini. Pihak berkuasa memainkan peranan penting bagi memastikan fahaman ini dapat disekat. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kempen-kempen kesedaran tentang fahaman-fahaman ini. Selain itu, didikan dan juga pantauan daripada ibu bapa memainkan peranan penting dalam membendung penularan fahaman ini. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak dengan cara didikan yang telah diajarkan oleh Islam, iaitu berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, setiap individu bertanggungjawab mengambil tahu tentang perkara-perkara yang terjadi di dunia pada masa kini, seperti fahaman dan ideologi yang diperjuangkan oleh masyarakat di negara lain, agar kita dapat berhati-hati. Antara cabaran menangani penularan pasca modernisme adalah kurangnya didikan agama. Kebanyakan umat Islam hanya menganggap agama Islam itu hanya terbatas kepada ibadat semata-mata. Akan tetapi, agama Islam yang bersifat syumul, yakni menyeluruh, mengajarkan kesemua aspek kehidupan kepada penganutnya. Ini merupakan perkara yang sangat penting kerana tatkala kita belajar ilmu fiqh dan juga tauhid, kita dapat membezakan mana yang hak, yakni benar, ataupun mana yang batil, iaitu salah. Seterusnya, perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan fahaman ini lebih mudah untuk tersebar dan meracuni minda umat-umat Islam di Malaysia. Pengaruh barat yang menyebarkan ideologi dan gerakan sosial ditambah pula dengan sikap mudah terpengaruh oleh rakyat Malaysia menyebabkan penularan ini sangat sukar untuk dibendung. Selain itu, penolakan dari individu Muslim di Malaysia sendiri yang memberi cabaran yang sangat kuat bagi menangani isu ini. Sikap kebanyakan individu yang bertuhankan kepada hawa nafsu semata-mata menjadikan perjuangan fahaman ini lebih membaru. Ini kerana fahaman ini memperjuangkan tentang seks bebas, kebebasan untuk berfikir tanpa mengambil kira pendapat orang lain, dan juga penghapusan institusi keluarga di mana keluarga tidak lagi terbina oleh lelaki dan juga perempuan. Baik, setelah mendengar penjelasan dan penerangan sahabat-sahabat kita sebentar tadi, di sini dapat kita simpulkan bahawa pasca modernisme adalah tempoh waktu terlahirnya ideologi yang menentang Islam. Ia pasti akan menjadi satu ancaman jika tidak dibendung. Dan tidak dinafikan lagi, ia telah memberikan impak yang negatif terhadap agama Islam, termasuklah agama lain seperti Buddha, Kristian dan lain-lain. Kita perlulah melihat perkara ini sebagai satu konflik. Justru itu, strategi yang lebih berkesan perlulah dihasilkan di setiap peringkat di Malaysia bagi menghalang umat Islam dari tersasar, termasuklah mengaplikasikan sains dan teknologi dengan lebih efisien. Air sirap, air selasih. Sekian, terima kasih.